Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid cikgu? Diharap semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan juga bahagia di samping keluarga di rumah. Jaga diri baik-baik dan juga kesihatan di rumah. Topik kita pada minggu ini adalah berkenaan dengan pendidikan kesihatan tahap 2 bertajuk pemakanan sihat. Okey, tajuk ini meliputi tahun 4, 5 dan juga 6. Okey, seterusnya, mari kita lihat isi di dalamnya. Okey, baik. Tajuk pemakanan, standard kandungannya adalah mengenai 8.1 amalan pemakanan sihat dan selamat. Kepentingan pengambilan makanan berdasarkan yang pertama, piramid makanan. Piramid makanan ni adalah satu bentuk piramid yang dipecahkan kepada beberapa bahagian mengikut zat-zat makanan dan keperluan pengambilannya. Dan juga yang kedua adalah pemilihan makanan sihat. Seterusnya adalah standard pembelajaran 8.1.1 mengenal pasti jenis makanan mengikut aras piramid makanan Malaysia dan objektif pembelajaran kita semua, terutama murid-murid dan ibu bapa berupaya mengatur pemakanan dan membanding beza jenis makanan mengikut zat makanan. Okey, di sini maksudnya di sini adalah mengikut zat makanan. Jika makanan tersebut berada di atas skala piramid makanan, bermaksud dia adalah sudut yang kecil, bermaksud perlu mengambil dalam jumlah yang sedikit. Okey, kita akan lihat pada page yang seterusnya berkenaan dengan piramid makanan. Jom. Baik, sekarang apa yang kita sedang saksikan sekarang adalah mengenai piramid makanan yang menceritakan mengenai carta nutrisi harian. Harian di sini adalah bermaksud jumlah pengambilan harian pemakanan seharian yang sepatutnya kita ambil mengikut nisbah mengikut aras di dalam piramid makanan. Okey, kita tengok tingkat yang teratas sekali adalah tingkat kurang makan. Tiada nisbah tetapi dinasihatkan supaya kurang makan makanan berkenaan dengan minyak, gula, garam dan yang berkaitan dengannya. Okey, kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat protein. Dan di dalam tingkat ini dia terdapatnya ikan, daging lembu, daging ayam, segala jenis daging, susu ataupun sebarang jenis tenusu, susu lembu ataupun yang berkaitan dengannya. Nisbahnya adalah pengambilan 1 hingga 3. Okey, pengambilan sehari. Tingkat yang seterusnya iaitu tingkat pengambilan nisbahnya adalah 5. Serat, vitamin, mineral. Makanan yang terdapat dalam tingkat ini adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. 5 nisbah besar, bermaksud di sini pengambilannya digalakkan diambil secara banyak, secara besar. Seterusnya adalah tingkat terbawah, dikenali sebagai zat makanan karbohidrat. Okey, di dalam tingkat ini terdapat yang makanan-makanan ruji. Makanan ruji ini adalah makanan seharian kita, makanan yang kita kerap ambil. Okey, nisbahnya adalah 4 sehingga 8. Okey, jadi di sini di dalam pinggan awak kita dapat kenal pasti nisbah manakah yang paling banyak dan yang manakah yang kena paling harus dikawal. Baik, seterusnya untuk lebih kefahaman dan juga lebih detail. Okey, cikgu ambil petikan daripada buku teks bahagian-bahagian aras di dalam tingkat piramid yang kita harus kawal dan jumlah pengambilannya. Okey, buat bacaan dengan menekan butang spacebar pada keyboard awak untuk menghentikan video sementara membuat bacaan. Okey, selamat membaca. Pasti kita tertanya-tanya, kenapa kita nak kena kawal pemakanan? Makanan yang saya dah ambil hari-hari dah sedap dah cikgu. Makanan yang saya ambil hari-hari ni dah berkhasiat dah. Saya dah membesar dengan baik. Okey, sebenarnya dalam
kawalan pemakanan, sebenarnya dia ada beberapa unsur yang perlu kita ikuti supaya kita dapat manfaat daripada pemakanan yang kita makan. Yang pertama, dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Ia dapat membekalkan zat dan nutrien yang cukup kepada tubuh badan. Apabila zat dan nutrien yang cukup dalam tubuh badan kita akan rasa sihat, sihat luaran dan sihat dalaman. Yang kedua, mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Bukan bermaksud kat sini kebal, tetapi sekurang-kurangnya kita punya antibody kita baik, mampu melawan penyakit. Yang ketiga, memberikan kesihatan mental yang stabil. Apabila kita sihat, kita akan berasa sangat bahagia dan harmoni. Di situ, kita punya mental akan merasa kuat dan juga stabil dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Yang keempat, meningkatkan kecantikan rupa paras. Sini sebenarnya tidak perlulah awak nak beli produk-produk yang mahal. Sebenarnya kita boleh kawal pemakanan dan ia memberikan pulangan dengan memberikan kecantikan rupa paras yang semula jadi. Kulit kita sihat. Kita punya mata kita segar. Wajah kita lebih jernih. Seterusnya. Nombor 5, mampu mengawal kadar obesiti. Obesiti sebagaimana yang awak tahu adalah mengenai kegemukan. Apabila kita mengawal pemakanan, kita dapat mengawal rupa paras. Kita daripada terus membesar, melebar ke tepi kiri dan kanan. Mengawal kadar obesiti ini memberikan kita tubuh badan yang sangat seimbang, stabil dan juga berat badan yang bagus. Nombor 6, membantu pembesaran fizikal yang lebih sempurna. Macam kita tengok sekarang iklan di TV, mencegah bantut. Di situ nasihat dia adalah mengamalkan pemakanan yang baik daripada usia yang kecil lagi. Baik, sampai di sini saja cikgu punya penerangan mengenai pemakanan sihat. Anda boleh lakukan latihan yang cikgu akan berikan di dalam Google Classroom. Kemudian selesai dan hantarkan di dalam Google Classroom menggunakan akaun MOE anda sendiri.